Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof. Inilah Pantau Kerajaan Baharu. Kita banyak bercerita mengenai peristiwa yang menggurus perasaan umat Islam di seluruh dunia apabila tindakan seorang pemimpin politik Sweden Denmark iaitu Rasmus Paludan yang telah membakar kitab suci Al-Quran. Dan serentak dengan itu, ianya mendapat bantahan dan juga satu kutukan keras daripada negara-negara Islam termasuk Malaysia, di mana kerajaan sendiri juga telah memanggil Duta Besar Sweden untuk menyatakan bantahan terhadap tindakan biadab Rasmus Paludan itu. Selain itu, sebagai respon kepada tindakan itu juga, Perdana Menteri semalam, Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan bahawa Malaysia akan mengambil pendekatan yang paling kehadapan ataupun paling moderate dengan memberikan faedah, dengan mengambil pendekatan atau tindakan yang memberikan faedah kepada umat Islam dan juga seluruh umat secara keseluruhannya dengan mengedarkan lebih 1,000,000 naskah Al-Quran ke seluruh dunia. InsyaAllah dalam masa singkat mengikut peringkat untuk mencetak dan mengedar 1 juta Quran ke seluruh dunia dan disusuli dengan beberapa program ke arah penghayatan, pemahaman dan penghayatan Quran dengan mesej dan risalah yang jelas. Perdana Menteri menjelaskan Malaysia akan bekerjasama dengan negara-negara Islam lain untuk menyelaraskan hasrat tersebut dengan lebih berkesan. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas hadir pada Festival Seni Al-Quran di Kompleks Nasrul Quran di Putrajaya pada Sabtu. Minggu lalu, Paludan bertindak biadab membakar Al-Quran menggunakan pemetik api ketika menyertai bantahan di hadapan kedutaan Turki di Stockholm sehingga mencetuskan kemarahan umat Islam di seluruh dunia. Dan semua agensi yang berkaitan akan bekerjasama bagi menyelaraskan pengedaran 1 juta Al-Quran sebagai tindak balas terhadap insiden membakar naskah Al-Quran di Sweden, di mana Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Muhammad Naim Mokhtar berkata ia susulan pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang melihat ini adalah cara yang paling praktikal untuk menjawab kebiadaban yang dilakukan terhadap kitab suci umat Islam itu. InsyaAllah kita akan cuba selaraskan dan kalau sejumlah, kalau kita tengok semalam tu sejumlah 2 juta ringgit telah diserahkan oleh yang berkenaan kepada Yayasan Restu dan insya-Allah kita akan cuba generate, sebab ini adalah seperti mana yang disebut oleh PM, respons kita yang sebenar berkaitan dengan apa yang berlaku di Sweden tadi tu. So kita nak yang Perdana Menteri nak supaya kita respon dengan kita keluarkan lebih 1 juta Al-Quran di seluruh dunia dan memastikan supaya Quran itu bukan saja dibaca tetapi dapat dihayati. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas Majlis Walimata Urus Perdana di Dataran Merdeka pada Ahad. Pada Sabtu, Perdana Menteri mengumumkan proses cetakan 1 juta Al-Quran itu akan dijalankan di Yayasan Restu di Kompleks Nasrul Quran di Presin 14 Putrajaya. Kementerian Keuangan juga telah menyerahkan sumbangan sebanyak 2 juta ringgit kepada Kompleks Nasrul Quran bagi melancarkan operasi percetakan Al-Quran. Terdahulu, Malaysia bersama-sama kerajaan Islam lain mengutuk tindakan ahli politik Sweden Denmark, Rasmus Paludan, yang membakar 2 salinan Al-Quran dalam 2 insiden yang berbeza. Bagaimana ini memberikan refleksi Malaysia wajah kesederhanaan Islam global ataupun moderate itu secara keseluruhan. Ini bukan sahaja berkaitan dengan agama Islam semata-mata, tetapi nilai-nilai itu yang patut diangkat. Saya bersama dengan saudara Ahmad Fahmi Samsudin, merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Global Peace Mission Malaysia. Terima kasih Fahmi kerana sudi bersama kami dalam Pantau Kerajaan Baharu. Tindakan biadab dibalas dengan tindakan yang moderate, kerana bagaimana kita melihat situasi dan juga tindakan ini adalah secara lebih menyeluruh dan lebih mengikuti apa yang dikatakan dan juga digalakkan dalam Islam. Tidak semestinya sesuatu keganasan dan juga satu yang radikal itu dibalas dengan radikal. Walaupun situasi itu adalah situasi yang normal dilihat di setengah dunia Islam yang lain. Bagaimana Fahmi melihat tindakan dan juga saranan yang dilakukan oleh Perdana Menteri untuk mengedarkan 1 juta Al-Quran ke seluruh dunia ini? Baik, terima kasih Saudara Zul. Boleh dianggap satu slogan bakar 1 edar 1 juta. Ini juga adalah merupakan rentetan respon terhadap kenyataan Yang Berhormat Perdana Menteri semalam dalam isu ini dan disebutkan tadi. Dan saya fikir ini juga satu pendekatan yang proaktif
yang sebenarnya satu keadaan ataupun satu situasi yang sebenarnya ingin mencetuskan reaksi negatif, reaksi yang bersikap ataupun yang kita kata yang lebih radikal dalam konteks ini, tetapi ternyata respon yang diberikan bukan saja dalam kalangan pimpinan kita, tetapi saya fikir ini juga tersemat dan tersaut dalam kalangan masyarakat madani Malaysia umumnya dalam konteks ini apabila tidak bersikap sebaliknya dalam erti kata kita tidak mahu tindakan sedemikian rupa berlaku juga kepada skripture ataupun kitab-kitab utama bagi agama yang lain. Dan ini juga satu pendekatan yang sederhana dan saya fikir lebih daripada itu adalah berkaitan mesej Islam itu sendiri sebagai agama yang orang kata bukan marah-marah tetapi agama yang menekankan ramah tamah. Ini perkara-perkara yang saya fikir situasi ke depan yang perlu kita buat. Dalam erti kata kita tidak mahu sentimen Islamifobia dalam kalangan masyarakat dunia seperti mana yang dikeluarkan setiap tahun dalam laporan observatory yang dilakukan oleh European Nation dan juga OIC dalam konteks ini melihat bagaimana tindakan-tindakan yang dilakukan oleh setengah pihak ini sebenarnya tidak menggambarkan keseluruhan orang kata masyarakat global di dunia hari ini. Dan Fahmi, kalau kita melihat pendekatan kesederhanaan itu bukan sahaja, ya mungkin ada yang melihat kepada ini satu tindakan pemimpin politik, kepimpinan negara, tetapi dalam nilai budaya masyarakat Malaysia secara keseluruhannya, dalam nilai masyarakat Timur dan juga Islam Timur, khususnya di belah Asia Tenggara ini, mungkin kesederhanaan itu menjadi tunjangnya kalau dibandingkan dengan yang lain. Dan juga bagaimana kita mempunyai pengalaman dan juga menjadi sebahagian daripada identiti kita, rakyat Malaysia, yang memegang bahawa kesederhanaan itu sentiasa menjadi satu darah daging dan juga menjadi sesuatu perkara yang tidak perlu dimomokkan lagi. Justru bagaimana sebenarnya kita bukan nak mendabik dada, kita perlu jadikan contoh, tapi dalam situasi seperti ini memberikan reaksi kepada suatu perkara yang radikal itu juga mungkin patut kita melihat kepada apa yang kita ada dalam konteks kita di Malaysia. Saya tak nafikan pengalaman saya peribadi bersama teman-teman untuk berada di beberapa buah negara dalam bahagian-bahagian tertentu di dunia ini. Rata-ratanya bila disebutkan bahawa kita datangnya daripada negara Malaysia, secara umumnya mereka mengetahui bahawa negara ini adalah merupakan negara yang majoriti Islam dan kita semua sedia maklum bahawa Malaysia juga adalah merupakan negara yang pelbagai kaum. Jadi ini juga satu elemen yang saya boleh sebut sebagai satu elemen kekuatan kita. Kita tidak melihat ini sebagai salah satu daripada rencam yang kita boleh anggap sebagai satu masalah, tetapi ini kekuatan yang ada puluhan tahun dan ini suatu perkara yang menjadi rujukan bagaimana sebenarnya rakyat daripada pelbagai latar agama termasuk kaum itu dapat hidup secara aman, peaceful coexistence. Dan ini juga antara perkara yang bagi kita perlu untuk kita terjemahkan dan terjemahan itu perlu dalam bentuk perwatakan kita dari segi pendekatan yang selalu kami sebut-sebutkan itu sebenarnya negara kita ni telah ada satu kekuatan yang kita sebut merujuk kepada manhaj Malaysia ataupun pendekatan ala kemalaysiaan itu. Jadi saya fikir kita tidak melihat kepada model lain sedangkan dalam negara kita itu sendiri telah terselah satu model yang baik, model yang perlu kita ragut dengan baik supaya ini adalah sesuatu kekuatan yang perlu kita garap secara bersama-sama. Pastinya saya fikir interaksi antara kaum, hubungan baik antara kita baik pada peringkat bawah dalam bentuk kejiranan, baik di peringkat organisasi, baik di peringkat pekerjaan, saya fikir itu sesuatu yang telah ada berlaku dalam keadaan ini dan kita sendiri pun saya fikir alhamdulillah dalam konteks negara kita kejadian-kejadian seperti mana yang disebutkan tindakan provokatif yang berlaku ini mungkin tidak boleh kita kata ada kita sokong. Kalau kita buat perbandingan apa yang berlaku di Sweden dan sebagainya, tindakan-tindakan provokatif ini sebenarnya dilindungi oleh negara itu sendiri, dilindungi oleh pihak berkuasa. Dan ini suatu perkara yang kita sebut bahawa walaupun dia sebut inilah merupakan pendekatan hak asasi, kebebasan bersuara, tetapi itu ada batasnya dan batas itu yang perlu kita jaga.
Dan itu juga sering menjadi perbualan dan juga perbincangan kami juga apabila kita bercerita mengenai apa yang berlaku di Sweden dan juga betapa Islamofobia itu menjadi satu trend yang cukup mencengkam bagi kumpulan minoriti khususnya di Eropah. Tetapi dalam masa yang sama sebagai sebuah negara Islam dan juga bersama dengan rakan-rakan negara Islam yang lain, reaksi negara Islam seringkali disalaherti dan diiyakan kepada sentimen Islamofobia itu. Justru apabila kita mengambil tindakan seperti memanggil duta besar Sweden ke Malaysia untuk beri penerangan dan juga mengutuk tindakan dan juga ditambah dengan memberikan mengedarkan Al-Quran ini, bagaimana Fahmi melihat bahawa sebenarnya penting untuk kita menunjukkan dan juga mencari jalan yang terbaik, contoh yang lebih memberi manfaat. Ya benar, kita tidak kata salah untuk berdemonstrasi, tetapi ianya perlu melihat kepada pendekatan yang lebih besar. Pada pandangan Fahmi, bagaimana ini boleh digiatkan lagi sebenarnya? Ya, saya ingat pendekatan yang sebelum ini kita juga biasa dengar, selain daripada menghantar memorandum bantahan, kita buat rapat umum dan juga mungkin ada surat dikeluarkan, dihantar terus kepada pihak kedutaan selain daripada duta negara tersebut dipanggil. Itu saya fikir lumrah yang perlu dilalui oleh mana-mana pihak yang dalam arti kata itu adalah normal dalam arti kata itu. Tetapi paling saya fikir yang kita boleh juga sama-sama teruskan, kita gerakkan selain daripada pendekatan yang bersifat advokasi, mau tidak mau juga pendekatan dalam bentuk diplomasi juga perlu kita teruskan. Saya rasa engagement perlu kita lakukan, mengambil pendekatan kejadian ini juga. Saya fikir satu ruang yang baik untuk kita adakan pertemuan-pertemuan secara umum. Saya ambil contoh bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh kami di peringkat CPM dan juga APIM, mengadakan pertemuan-pertemuan dengan duta-duta daripada European nation countries. Pertemuan-pertemuan ini saya fikir strategik, bukan sahaja sekadar untuk kita courtesy, tapi juga menyatakan pendirian kita, menyatakan hala tuju kita, menyebutkan sensitivity yang perlu dijaga, dan pada masa yang sama saya fikir way forward itu adalah lebih jauh adalah berkaitan dengan inter-civilizational dialogue. Ini juga ditekankan oleh Perdana Menteri sewaktu menunjukkan buku Profesor Dr. Osman Bakar baru-baru ini. Beliau juga secara langsung menyebutkan bahawa perlunya ada lebih banyak engagement. Engagement ni mau tidak mau, kita tidak mahu hanya dilihat reaktif dalam erti kata itu, tetapi pendekatan proaktif tu dimainkan dalam bentuk dialog. Ini juga digesa dan digalakkan dalam Islam, dan pastinya untuk mengurangkan naratif Islamofobia, mahu tidak mahu pihak yang disebut sebagai authority dalam konteks ini mewakili agama Islam perlu ke depan, perlu lebih proaktif dan tidak melihat dan hanya menunggu berlakunya peristiwa-peristiwa seperti ini berlaku. Dan untuk mengambil tindakan itu perlu mencerminkan apa yang disyorkan oleh Islam itu sendiri, di mana kesederhanaan adalah suatu perkara yang dituntut dalam Islam juga, walaupun kita perlu bertegas. Itu juga cabaran untuk kita lakukannya, Fahmi. Fahmi, kita nak berhenti seketika dahulu. Saya ingin menarik perhatian apabila Fahmi mengatakan bahawa perlu ada engagement yang lebih banyak. Lebih banyak lagi dialog yang perlu dilakukan. Dalam konteks kita di Malaysia, mungkin kita memandang perkara yang berlaku di belah barat, tetapi hal yang berkaitan dengan trend-trend radikal dan juga ekstrim ini, kalau tidak dibendung di peringkat lokal juga di peringkat domestik juga, ianya boleh mencambahkan sebarang ancaman. Itu juga perlu kita tangani dengan baik. Kita teruskan perbincangan kita selepas ini. Kita nak berhenti rehat seketika dahulu. Kita jumpa lagi selepas ini. Bagaimana Malaysia mampu menjadi wajah kepada kesejahteraan Islam di peringkat global? Saudara Ahmad Fahmi Samsudin, Ketua Pegawai Eksekutif Global Peace Mission Malaysia bersama kami petang ini, dan kita bercerita ini rentetan daripada apa yang disarankan oleh Perdana Menteri untuk mengedarkan sejuta Al-Quran ke seluruh dunia. Ini sebagai reaksi kepada tindakan insiden membakar Al-Quran yang berlaku di Sweden. Fahmi mengatakan bahawa bakar satu Quran, kita edarkan 1 juta Quran untuk manfaat dan juga faedah bersama. Tapi Fahmi, kalau kita bercerita akar umbi dan juga akar permasalahan ini ialah kepada fahaman dan juga tindakan ekstrim dan juga radikal dalam kelompok-kelompok kecil, tetapi ini sangat provokasi dan juga menjejaskan masyarakat teramai. Dan kalau kita menyelami masalah Islamofobia di Eropah itu, kebanyakannya berkait rapat dengan isu-isu yang berkaitan dengan ekonomi, migranisasi dan sebagainya. Dalam konteks kita di Malaysia, kita memandangkan negara di kehadapan, tetapi
ancaman bukan kepelbagaian masyarakat dalam negara kita, kepelbagaian kepercayaan itu mudah dan juga sering kali menjadi faktor yang begitu fragile untuk diguna dan juga dimanipulasikan untuk mencipta bibit-bibit kebencian. Pada pandangan Fahmi, kita bercerita mengenai engagement tadi. Dalam pada kita melihat kepada konteks luar negara, bagaimana kita menerapkan engagement yang lebih banyak antara kaum, antara agama dalam konteks kita di Malaysia. Kerana kesederhanaan Islam itu yang kita pegang dan juga itu yang kita sarankan. Ya, kita maklum tadi bahawasanya Malaysia sebagai negara relatifnya majoriti adalah Muslim. Apa yang berlaku di negara-negara seperti di Switzerland, yang terbaru juga berlakunya di Netherlands, peristiwa yang sama. Ahli politik yang menggunakan modus operandi yang sama, menarik masa dalam keadaan kita tahu politiknya itu tak relevan, tapi menggunakan pendekatan yang sama, pendekatan provokatif itu dijadikan sebagai salah satu cara untuk menyebarkan kebencian dan akhirnya satu dunia memberikan respon. Jadi sisi pandang lain yang kita perlu lihat. Pertama ini tadi naratif berkaitan dengan kita datang daripada negara majoritinya Muslim, tapi pada masa sama juga perlakuan yang dilakukan ini adalah relatifnya dilakukan oleh sangat minoriti, tak sampai pun dan tak boleh mewakili pun minoriti itu sebab sangat kecil. Jadi peristiwa yang besar dalam tingkatan engagement, dialog yang dilakukan, program-program interfaith, program antara kaum agama ini sebenarnya berlaku. Baik kita bincang hari ini pun saya fikir berlakunya beberapa program, peristiwa-peristiwa yang saya fikir signifikan, tapi tidak diberikan satu line yang sama beratnya berbanding apa yang dilakukan dengan memetik picu untuk membakar Al-Quran. Jadi ini satu sentimen yang kita kata minority versus majority, bukan dalam bentuk skala penduduk tetapi perlakuan itu sendiri. Bagaimana hari ini mau tidak mahu pendekatan yang perlu proaktif bukan saja dalam konteks media konvensional, tapi bagaimana kita nak menyebar luaskan lagi kita kata pendekatan positivism ini. Pendekatan yang ke arah untuk kita menggiatkan lebih banyak engagement, bukan saja di peringkat mereka yang mewakili masyarakat sivil tetapi juga di peringkat sekolah, di peringkat yang lebih bawah dan juga peringkat yang lebih orang kata apa, umum sifatnya. Jadi saya fikir mahu tak mahu ke depan kita perlu lebih wawarkan lagi budaya kerja ataupun kita kata apa satu peristiwa-peristiwa yang positif ni untuk lebih menarik minat lebih ramai orang. Sebab kadang-kadang program-program macam ni dia tak catchy, dia tak satu yang orang kata ada trigger. Tapi mahu tak mahu kita kena akui bahawasanya kita sebenarnya sebahagian daripada majoriti itu. Kita kena lawan minoriti ni. Fahmi, kalau berdasarkan perbincangan, engagement bersama dengan wakil-wakil khususnya daripada negara-negara barat dan juga NGO-NGO asing contohnya, sudah pasti cerita mengenai Islamofobia ini bukan ditangani dan juga diutarakan oleh orang Islam sahaja. Malah kalau di peringkat Amerika, di peringkat antarabangsa itu, Amnesty International juga mewujudkan satu perkara ataupun satu badan kaunsil khas untuk menangani Islamofobia ini. Kalau Fahmi secara peribadi dalam gerak kerja NGO, apabila berdialog dengan mereka, apa salah tanggap yang selalu ada? Apa mungkin low-hanging fruit yang menyebabkan ada persepsi yang tidak baik terhadap kelompok Islam ataupun reaksi yang diberikan kumpulan Islam apabila kita bercerita mengenai Islamofobia contohnya? Saya fikir kalau disebutkan tadi, habis 1 juta Al-Quran yang diterbitkan dan akan diedarkan, sesuatu yang positif. Tapi kita tidak boleh nafikan juga. Pada masa sama perlunya ada penerangan, penterjemahan dan juga kandungan buku-buku yang menerangkan maksud dan mesej kandungan Al-Quran yang disalah tafsir. Ini sebahagian daripada perbualan dialog yang barangkali antara concern dalam kalangan mereka yang mungkin tidak memahami secara kolektif maksud ayat yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan saya fikir sekiranya kita juga dapat perbanyakkan, utamanya terjemahan bukan saja dalam Al-Quran yang diterbitkan itu dalam bahasa Arab itu saja, tetapi terjemahan dalam bahasa yang pelbagai. Dalam konteks ini bahasa Inggeris, bahasa Tamil ataupun bahasa Mandarin itu juga perlu diperbanyakkan. Malahan saya fikir perlu sekiranya tafsir-tafsir itu juga diperbanyakkan supaya kefahaman, tafsiran dan juga bacaan memahami konteks Al-Quran itu tidak hanya melihat kepada cakupan yang sangat sempit pemikiran dan kefahaman. Tapi saya fikir lebih daripada itu perlu untuk kita beri penjelasan dan juga perlu kita explore.
Yang keduanya, dalam keadaan kita bertemu dan berinteraksi dengan teman-teman daripada pelbagai ini, saya fikir sebenarnya yang berani buat engagement ni, saya fikir orang yang ada asas dari segi kefahaman untuk berinteraksi, dialog, untuk kita bersetuju untuk tidak bersetuju. Kadang-kadang agak sensitivity ni bila mana kita bersedia untuk memberikan tafsiran terhadap agama kita, sejauh mana kita juga bersedia untuk mendengar tafsiran daripada agama dan kefahaman mereka. Ini juga antara lain kita tidak mahu nanti polemik ini akhirnya akan pergi kepada segmen lain. Kita nak bercakap tentang Islamofobia, tapi akhirnya akan dirujuk kita nanti sebagai kelompok yang menyokong elemen pluralism sebagai contoh, menyamaratakan agama. Tidak. Jadi kita nak sebutkan bahawa, saya sebutkan tadi, pihak yang mempunyai autoriti dalam konteks ini, mahu tak mahu perlu ke depan. Mahu tak mahu, kalau macam kami yang terlibat dalam engagement yang sedia ada ni dah cukup, tetapi mahu tidak mahu kita kena tanyakan selepas ni. Pihak-pihak forefront religious authority, baik di tingkat kebangsaan di juga negeri-negeri ni, sejauh mana mereka bersedia untuk ke depan dalam konteks pendekatan inter-religious dialog tadi, dan tidak hanya melihat kepada soal kecakupan within our own circle saja. Fahmi, bagaimana kita melihat, kita negara kecil, negara Malaysia ini, mungkin impaknya tidak sebesar seperti negara-negara Islam yang populasinya cukup besar dan mempunyai kuasa geopolitik yang tertentu. Bagaimana kita dapat membina sinergi itu? Benar, kita negara kecil tetapi suara kita tidak pernah kecil di arena antarabangsa, malah seringkali dijadikan rujukan. Tapi dalam konteks hari ini, bagaimana Malaysia perlu bekerjasama dan membina sinergi itu secara menyeluruh supaya suara yang mewakili Islam moden ini dapat diketengahkan dan jadi satu suara di arus perdana di peringkat global? Saya fikir ketokohan pimpinan kita tu melambangkan bagaimana Malaysia berada dalam posisi-posisi di dunia ini. Walaupun kecil, barangkali kalau sebut Malaysia, barangkali dia merujuk kepada negara yang lokasinya mungkin bukan di wilayah Nusantara ni, dia ingat Malaysia kat tempat lain. Tetapi nama Malaysia tu segar. Maksudnya oleh kerana ketokohan yang ada dalam kalangan pimpinan kita. Mahu tak mahu, saya fikir itu satu kredit yang ada pada pimpinan hari ini. Datuk Seri Anwar sebagai pemimpin yang dikenali di seluruh dunia, perlu ke depan, saya fikir memang masa dan ketika yang ada pada beliau hari ini adalah menentukan kepada soal-soal di peringkat lokaliti dan juga di peringkat nasional. Tapi ada satu masa nanti, insya-Allah, saya fikir ada kewajaran untuk beliau kembali untuk meletakkan nama Malaysia sebagai satu daripada negara rujukan. Tetapi mahu tidak mahu kita bezakan dengan pendekatan yang sebelum ini. Kita tidak mahu Malaysia akhirnya kita kata kita create another entity untuk menyaingi so-called negara berkuasa besar Islam yang ada. Tidak, dia akhirnya akan jadi seperti mana KL Summit sebelum ni. Bila mana ada veto daripada negara kuasa besar, walaupun niat yang baik dalam konteks itu. Tapi saya fikir tidak perlu lagi untuk kita create another group dalam konteks sesama negara Islam. Cukup untuk kita bawa apa naratifnya, apa isu yang kita nak kedepankan, apa agenda yang penting untuk diadres ataupun dibangkitkan. Dan saya fikir ini platform sebenar Malaysia untuk berpartisipasi secara lebih aktif di konteks, dalam konteks platform global ini, baik di peringkat PBB sedia ada, OIC, ataupun mana-mana platform antarabangsa yang mana perlu mahu tidak mahu suara Malaysia harus ke depan. Kita perlu banyak menaja platform-platform ataupun kita bukan saja di peringkat kepimpinan negara, tetapi perlu juga dia ada complementary daripada mereka yang terdiri daripada masyarakat sivil. NGO juga perlu ke depan dalam konteks ini. Fahmi, saya ada 1 minit saja, tapi mungkin ada yang cynical dan juga sinis terhadap apa yang kita bincangkan ini kerana kita ada vacuum dalam suara Malaysia di peringkat antarabangsa kerana kita bergolak bersama sendiri dari peringkat politik khususnya di dalam negara ini dalam tempoh beberapa tahun kebelakangan ini. Bagaimana kita mahu mengatakan bahawa dalam kita menuju ke arah negara, sebuah negara bangsa, penting untuk kita tampil dan juga bersuara di peringkat antarabangsa, dan juga kita rakyat biasa mungkin tidak perlu cynical terhadap tindakan-tindakan yang seperti ini kerana akhirnya kita mahu dikenali sebagai sebuah negara, bukan berdasarkan individu-individu tertentu saja. Fahmi mungkin dapat mengulas perkara inilah 1 minit. Ya, bila mana saya rasa bila kita keluar negara, orang tak akan tanya kita daripada organisasi mana. Orang tak akan tanya dulu sejarah kita bagaimana. Orang akan tahu bahawa sebenarnya kita datang daripada negara Malaysia. Itu bagi saya dah cukup baik untuk kita bawa naratif yang bagus. Kita bawa kepimpinan yang berkaliber.
dan pastinya kita menjadi orang yang akhirnya dirujuk oleh orang lain. Saya fikir bila indikator-indikator yang sebutkan tadi itu ada, insya-Allah saya kata kita percaya kepada negara kita sendiri. Okey, Fahmi, terima kasih kerana sudi bersama kami dalam Pantau Kerajaan Baru. Benar, kita banyak perkara yang perlu diuruskan di peringkat domestik, tapi di peringkat antarabangsa kita perlu bersuara dalam konteks ini dan akhirnya memberikan refleksi bagaimana kita bertindak di peringkat lokal juga. Terima kasih Ahmad Fahmi Samsudin, Ketua Pegawai Eksekutif Global Peace Mission Malaysia. Terima kasih kepada anda yang menonton. Ada cadangan, ada pandangan, teruskan bersama kami di platform Pantau Kerajaan Baru di seluruh platform digital kami dan juga di platform media sosial kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.